menuju kepada syurganya, insya-Allah. Mudah-mudahan kitalah yang digolongkan ke arah yang disebutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung perkongsian kita yang terdahulu menggunakan kitab Indahnya Salat Berjamaah karangan dan himpunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haizir Hussein. InsyaAllah kita cuba fokus dalam satu dua perkara yang dibahaskan dalam kesempatan masa yang terhad ini, tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan khutbah Jumaat, yang mana kita telah sebutkan pada awal dulu, al-Jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim fi jama'atin. Jumaat itu, salat Jumaat itu adalah kewajipan ke atas setiap orang lelaki Islam. Setiap kitalah orang lelaki Islam yang mukallaf ini secara berjamaah, kecuali 4 kumpulan. Yang pertama iaitu Abdul Mamluk, hamba, tak wajib. Yang keduanya au imra'atun, perempuan. Yang ketiganya siapa, tuan-tuan? Yang ketiganya disebutkan sebagai au sabiyun, kanak-kanak. Dan yang keempatnya iaitu au marid, orang yang sakit. Ini excuse yang dibenarkan, yang diiktiraf oleh syarak untuk tidak menunaikan kewajipan solat Jumaat. Adapun kita lelaki Muslim Islam yang mukallaf itu hukumnya adalah wajib. Kita sampai perbahasan yang membicarakan tentang bolehkah kita berkata-kata ketika mana khutbah sedang menyampaikan khutbah itu dah selesai. Antara perkara yang disebutkan, apakah boleh kita mendoakan orang yang bersin juga telah disebutkan. Maknanya kalau orang tu bersin, maka kita boleh doakan dia. Bahkan sunat kita mendoakan orang yang bersin ketika mana khutbah telah sedang disampaikan. Tok imam kita, khatib kita menyampaikan khutbah, kemudian ada seorang jemaah bersin, maka ketika itu sunat kita mendoakan dia, yarhamkallah, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orang yang bersin tu mestilah terlebih dahulu mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillah, baru kita doakan dia. Kalau dia tak sebut tahmid alhamdulillah, tak sunnah kita doakan dia. Dia pun tak syukur pada Allah Ta'ala, kenapa kita nak doakan dia? Begitulah maksud dia. Yang kedua iaitu dia tidak melebihi bersin 3 kali berturut-turut. Ini penyakit lah, kalau lebih daripada tu kira kategori penyakit. Dan yang ketiganya iaitu bersin yang tidak dibuat-buat. Adapun di dalam solat, kalau kita bersin, maka sunat untuk kita mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillah dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kita sebut sekadar dengan pendengaran kita semata-mata. Sebut alhamdulillah tu sekadar pendengaran kita semata-mata, bukan untuk bilafzi bisawt, bukan untuk dengan suara yang kuat, tuan-tuan. Jadi apabila kita dalam salat boleh sebut tahmid alhamdulillah itu sekadar pendengaran kita. Tetapi kalau kita bersin ketika membaca surah Al-Fatihah yang merupakan satu daripada rukun qauli dalam salat kita, maka kita dikehendaki mengulangi Fatihah tersebut. Tuan-tuan baca surah Fatihah, tiba-tiba bersin, maka ketika itu sunat kita baca alhamdulillah, tetapi kita kena ulang balik kerana ia memutuskan muwalat Al-Fatihah. Fatihah tu tak boleh terpisah-pisah lama, tuan-tuan. Jadi kita boleh buat dalam keadaan yang pertama. Adapun selain daripada surah Al-Fatihah, maka ia seperti biasa, tetapi sekadar pendengaran kita. Itu tambahan saja, tak sebut dalam kitab ni. Tapi dia kata tentang khutbah. Yang keduanya berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok imam kita, tok Bilal, tok khatib kita berkhutbah, kemudian sudah pastilah dalam khutbahnya menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyebut sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka sunat dalam mazhab kita mengucapkan selawat ke atasnya. Jemaah yang duduk ni duduk diam saja, baik selawat. Tetapi selawat dengan bagaimana? Sunat meninggikan suara tanpa melampau. Takat tu je. Sunat meninggikan suara, maknanya bilafzi bisawt, dengan suara, lafaz dengan suara, tetapi tidak melampau. Sallallahu alaihi wasallam. Punya banyak khatib kita sebut nama Nabi kita, nama sifat Nabi kita, kita tak selawat rugi. Sebab kita keliru dengan hukum berkaitan dengan selawat ketika mana khutbah sedang disampaikan. Sebab kita dah bahaskan pada awal dulu, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum duduk mendengar
khutbah itu diam adalah sunat. Adapun pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu diam itu adalah wajib. Diam itu wajib dan berkata-kata itu haram. Maka selain daripada itu haram berkata-kata. Tetapi di dalam khutbah maka kita boleh sunat, dan mazhab Syafi'i kita diam saja. Kita diam, sunat hukum dia, dan berkata-kata itu adalah makruh. Baik. Kemudian mendoakan para sahabat dan mengaminkan doa. Aminkan doa khatib kita. Apa hukum mengaminkan doa khatib kita? Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sunat mendoakan keredaan ke atas para sahabat. Setengahnya bila dalam khutbah tu ada disebut nama sahabat, maka sunat kita mendoakan keredaan para sahabat. Kalau kita perhati setengah negeri, contohnya di selatan negeri, di selatan negara kita biasa ada doa-doa untuk sahabat ni. Jadi sunat juga untuk mendoakan keredaan ke atas para sahabat, dan tanpa meninggikan suara. Begitu juga dengan ucapan amin. Kata pengarang kitab, dia suka membawa logik kepada qiyas. Kalaulah dalam salat berkata-kata itu haram, maka tak boleh kita bercakap-cakap di dalam salat, maka membatalkan salat. Tetapi cuba lihat kepada doa kunut. Doa kunut tu dalam salat ke tidak? Dalam salat. Maka jemaah sunat tak amin? Sunat amin. Adakah membatalkan salat itu? Tidak batal salat itu. Maka kalau dalam solat pun sebut amin tak batal, jadi khutbah apa lagi tuan-tuan? Kerana dia khilaf. Ada kata pendapat yang setengah mengatakan diam itu wajib, dan pendapat yang kita pegang iaitu diam itu adalah sunat. Kalau kita bercakap perkataan-perkataan kosong, perkataan manusiawi, maka ia makruh dan sia-sialah pahala kita itu. Baik. Maka aminlah, kerana ia bukanlah satu perkara yang seperti perkataan manusia biasa, dan tidak sesekali ia membatalkan Jumaat kita. Baik. Adapun kalau kita sebutkan tentang khatib yang berhadas, khatib ni dia sentiasa berhadas. Contoh dia ada penyakit yang kita katakan kaedah ataupun salasil baul, kencing yang tidak lawas. Ia dihukumkan sama dengan masalah istihadah bagi perempuan. Maka padanya ada hukum yang khusus. Ada hukum yang khusus. Ini kencing tak lawas tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak buat tuan-tuan? Maka khatib tersebut yang pertama sekali, kata pengarang Fathul Mu'in, wajib kata khatib yang sentiasa berhadas agar berwuduk atau bertayamum sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah untuk menyampaikan 2 khutbah, dan wuduk satu lagi adalah selepas kedua-duanya untuk mengerjakan solat Jumaat. Bagi selain daripada khatib, maka cukup sekali wuduk saja. Jadi antara kaedah yang kita boleh buat, ini pun tak sebut dalam kitab tapi ulang kaji kita, bagi ada yang masalah kencing tak lawas, salasil baul, cara dia yang pertama sekali, maka pastinya tidak gugur hukum wajib dia berwuduk untuk dia solat. Dia wajib berwuduk juga untuk sah solat dia. Antara cara yang boleh dibuat, yang pertama bersihkan dulu, kemudian ikhtiarkan apa sahaja cara sesuatu yang boleh menutup daripada air kencing itu terus menitik. Guna kapas ke, setengah kita sebut dia guna pampers ataupun bandage. Apa sahaja cara, ikhtiar maksudnya usaha supaya tak terus menitik air kencing itu. Kemudian berwuduk dengan segera apabila setelah berhati-hati memastikan air kencing itu telah tidak menitik lagi. 2. Yang ketiganya, wajib berwuduk bagi setiap solat fardu. Setiap kali nak sembahyang, kalau ada masalah ini, maka wajib dia wuduk setiap solat fardu. Dan wuduk itu boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Bagi solat sunat dia tak perlu diperbaharui, maka dia boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Tetapi solat fardu itu mesti wajib wuduknya. Kemudian yang kelimanya, wajib segera menunaikan solat, jangan dilengah-lengahkan, melainkan ada maslahah. Contoh dia ikhtiar bersihkan yang disebutkan tadi dengan cara-cara yang disebutkan tadi, maka dia berjalan ke masjid jauh, maka itu maslahah yang dibenarkan. Maknanya tak perlu sampai ke masjid dia nak buat lagi wuduk baru, tak perlu. Cukup yang daripada di rumah itu. Ataupun dia mencari arah kiblat, kan ada tempoh gap masa dia tu, maka dia boleh buat benda tu. Maka tak perlu perbaharui wuduk dia. Ataupun disebutkan beberapa permasalahan yang lain. Kemudian apa lagi yang disebutkan, iaitu di antaranya wajib berwuduk untuk satu solat fardu dan wajib menggantikan balutan baru. Bila kita dah selesai tu, maknanya bila nak ambil wuduk baru tu ganti balutan baru. Itu di antara
langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mereka yang ada masalah salisil baul. Adapun kalau kita berimamkan kepada imam yang ada masalah ini, maka apakah hukumnya? Maka hukumnya pertama kata Imam Nawawi, iaitu sah solat di belakang ikutan imam yang ada masalah kencing tak lawas ni, dengan syaratnya dia telah menepati dan cara-cara disebutkan tadi. Kiasnya iaitu sah solat di belakang imam yang istinja menggunakan batu, sah. Yang keduanya iaitu sah belakang imam yang mana iaitu padanya ada najis yang dimaafkan, maka boleh. Itu secara tambahan lah kita pagi ni tuan-tuan. Baik, selesai tu. Kemudian kita lihat bacaan isti'azah oleh khatib di dalam khutbah. Khatib ni bila dia naik atas, dia nak baca khutbah ni tuan-tuan, ada syarat-syarat dia, ada adab-adab dia, ada sunnah dia. Tu kena kita buka sikit kitab, ngaji sikit, ulang kaji je lah. Kenapa imam pegang tongkat, kenapa imam duduk di antara dua khutbah, dan banyak lagi lah. Dan kita nak sebut salah satu daripadanya, dalam bacaan khutbah imam itu, adakah disunatkan untuk imam membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitanirrajim ketika membaca ayat Al-Quran. Bukan dalam solat ya, di dalam khutbah Jumaat. Baik, maka kita lihat satu pandangan yang dilontarkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dia kata apa dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, dia kata, di terjemahan kitab dia, Muqaddimah, dia kata apa? Al-Quzazah pada menyatakan tempat isti'azah dengan nama Allah yang maha mengasihani lagi maha merahmati, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-Nya yang terpilih. Ini Imam Suyuti kata, terdapat soalan mengenai apa yang berlaku dalam kalangan ramai orang, iaitu apabila mereka ingin menyebutkan sesuatu ayat Al-Quran, mereka akan berkata, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jasa dengar tak? Qala Allah Ta'ala, qala Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, kemudian dia baca ayat tu. Ini bukan kita-kita saja, ini telah dibahaskan oleh ulama awal lagi. Maksud dia apa? Allah berfirman, setelah aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, lantas mereka membaca ayat Al-Quran. Maka persoalannya, apakah perkataan ba'da a'udzubillah itu boleh diucapkan sebelum isti'azah ataupun tidak? Ataupun soalan dia, adakah si pembaca tersebut benar ataupun salah? Pembaca ni merujuk kepada khatib, untuk imam kita ya. Maka aku, kata Al-Imam Suyuti, apa yang jelas kepadaku daripada sudut dalil naqli, maksudnya daripada nas yang qat'i ni, dan cara penggunaan dalil, iaitu istinbat hukum, menetapkan hukum, bahawa yang benar itu ialah dia menyebut Allah Ta'ala berfirman dan terus membacakan ayat qala Allahu, kemudian baca ayat tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam. Contoh itu yang betul kata Imam Suyuti. Dan inilah yang sabit daripada hadis-hadis dan asar daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat serta tabi'in dan orang-orang selepas mereka. Baik, dalilnya banyak, sangat banyak. Antaranya disebutkan satu persatu, kalau kita sebut pagi ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, Al-Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, bersumberkan daripada sahabat namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ni dia bukan nama original lah. Abu Talhah ni nama asal dia, nama IC dia lah kita. Nama IC dia ialah Zaid bin Sahl. Mana datangnya Abu Talhah ni? Kunyah. Ni kunyah. Ini kunyah ni dia sunat tuan-tuan. Sunat satu, budaya Arab pun satu. Abu Talhah ni. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib radhiyallahu anhu ni dia tak ada anak. Satu hari Sayyidina Umar tanya kepada Suhaib, wahai Suhaib, mafhum hadis, wahai Suhaib, aku hairan kenapa Nabi panggil kamu dengan nama Abu Yahya sedangkan kamu tidak ada anak. Faham tak tu? Sahabat besar tanya kepada sahabat lain.
Umar tanya kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, aku heran kenapa Nabi SAW panggil kamu Abu Yahya sedangkan kamu ni tidak ada anak." Abu ni maknanya bapa lah. Kunyah ni dia biasanya nisbah dengan Abu ataupun Ibnu ataupun Ummu. Ini biasa. Dan kunyah ini sebenarnya biasanya disandarkan itu kepada nama-nama anak. Nama anak lah. Dan afdalnya nama anak yang sulung. Tuan-tuan ada nama anak kan? Anak kita yang sulung itulah kita sebut. Contoh dia kalau nama anak kita Amar, maka kita kunyah kita Abu Amar, Bapa Amar. Ini satu disebutkan ulama litakrim wa lita'zim. Masya-Allah. Litakrim wa lita'zim. Untuk memuliakan seseorang dan untuk membesarkan, satu kebanggaan kunyah ni. Kunyah ni satu kebanggaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab sirah ataupun banyak hadis-hadis yang kita baca, disebut nama itu bukan nama asalnya. Abu Hurairah itu bukan nama originalnya, itu Abdul Rahman. Daripada nama yang syirik kemudian ditukar kepada nama Abdul Rahman. Kemudian Nabi panggil nama dia, ini kunyah dia Abu Hurairah. Sebab itu tak semestinya anak lelaki. Dia sandar juga kepada kebaikan dia. Kalau dia baik dengan binatang, contoh dia Abdul Rahman suka pada kucing, lalu Nabi panggil dia Abu Hurairah. Contoh Abu Darda radhiyallahu anhu, dia sebab apa? Pasal dia ada dua bini, dua isteri. Abu Darda tu yang dipanggil seorang tu Ummul Darda Al-Kubra dan Ummul Darda Al-Sughra. Tuan-tuan kalau nak panggil Abu Darda boleh? Panggil Abu Darda. Banyak lagi lah, Abu Talha, Abu Zar. Bahkan kalau kita kata sunnahnya Nabi SAW tu panggil sahabat dengan nama-nama seperti itu. Kata tadi Suhaib tadi kata, kerana Rasulullah panggil aku Abu Yahya, maknanya tak ada anak pun tak panggil Abu Yahya. Maka ini kita lihat, kalau orang yang bukan Islam, yang Allah tak bagi hidayah kepada mereka pun ada kunyahnya. Abu Jahal bukan nama asalnya, Abu Lahab bukan nama originalnya, Abu Talib juga bukan nama asalnya. Abu Lahab satu orang yang menentang Nabi SAW. Itu bukan siapa-siapa tu, adik-beradik dengan Sayyidina Hamzah, Abu Lahab. Tetapi ada kunyahnya, dan kunyahnya bukan yang jelek bagi dia. Ini satu litakrim wa lita'zim. Tetapi persoalan ulama, bila baca surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, kenapa Allah mengekalkan nama Al-Lahab itu ke dalam surah Al-Masad? Kenapa tidak disebut nama asalnya? Nama asal Abu Lahab siapa? Nama asal Abu Lahab, setengah ulama kata nama dia Abdul Uzza, hamba kepada satu jenis patung berhala. Maka hujah ulama yang pertama, kenapa dikekalkan kunyah Abu Lahab di dalam surah Al-Mahab, surah Al-Masad? Yang pertama, sebab tidaklah layak satu nama yang syirik diletakkan di dalam Al-Quran. Nak letak nama Abdul Uzza, tak kena. Satu. Yang keduanya, kerana budaya Arab itu kadang-kadang nama asal dan kunyah itu sama saja. Kalau orang dah panggil dia Abu Lahab, lalu mereka menyangka namanya adalah Abu Lahab. Macam itulah. Sebab ada juga nama yang seolah-olah kunyah tetapi memang nama asal. Contohnya Ummu Salamah. Ummu Salamah bukan kunyah, memang nama dia Ummu Salamah. Jadi dia tak ada beza sangat. Dua. Yang ketiganya, subhanallah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya meletakkan nama Abu Lahab ni dalam Al-Quran. Ia merupakan satu penghinaan kepada Abu Lahab sebenarnya. Sebab yang pertama sekali kita sebut awal tadi, kunyah ni adalah litakrim wa lita'zim. Tetapi diletakkan nama itu pada satu surah yang mencelakakan kehidupan Abu Lahab itu sendiri. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab tu. Merujuk kepada anak-anak dan harta dia. Nama baik, tapi surahnya mencelakakan dia. Macam kita lah kan, nama hebat tetapi diletakkan pada tempat yang tak sepatutnya. Contoh ya, ada satu orang namanya hebat, Tan Sri dan sebagainya, tapi tiba-tiba orang masuk dalam grup asnaf contoh, maka macam seolah-olah tak kena. Tapi kita, masyarakat kita sebenarnya mutakhir ni dah, kunyah ni dah banyak dah. Dia ada anak nama Anas, lalu dalam Facebook dia tulis Abu Anas. Contoh ya.
Kalau kita ada Hakim, anak kita Abu Hakim. Tuan-tuan ada tak kunyah gitu? Masyarakat kita rata-ratanya suka kepada, sandar kepada perangai orang tu. Punya ramai Azman dalam Korea Kampung Rincing ni tuan-tuan, kan nak panggil Azman apa kan? Tengok-tengok dia suka buat apa, pandai buat besi, kita panggil dia man besi. Contoh. Kalau dia kecil-kecil suka ajuk-ajuk bunyi burung, bunyi gagak, dia pun pandai tiru burung gagak. Azman apa ni? Sampai tua lah Azman gagak dia panggil kan? Macam-macam lah orang kita dulu begitulah sampai sekarang kan. Suka sandarkan pada nama dan perangai. Kadang-kadang yang tak munasabah. Kita kata taklah salah besar, tapi kita nak bandingkan dia tadi, mutakhir ni ramai yang suka sandar pada kunyah dia. And ada satu orang kawan saya tuan-tuan, waktu tahun 90-an dulu lah kan, sekolah. Kita pun heran kenapa nama dia orang panggil Bird. Nama dia Bird, kita ingatkan burung kan. Rupa-rupanya cerita dia orang satu hari tu satu bas naik pergi BTN. Ada lagi ke BTN gitu? Ada ya. Dah tak dengar-dengar dah tu BTN. Nak pergi BTN tu lalu dekat kampung dia Beranang tu, Kuala Pajam tu kan. BTN lama tu. Dulu BTN tu. Lepas tu tukar PLKN. Sekarang tak tahulah apa jadi. Kan? Jadi dia lalu depan rumah tu ada pokok betik. Jadi bila tengok betik, biasalah budak-budak kan. Dia kata kau tengok tu, tu pokok betik, nama kawan kan. Rupanya nama bird tu dia ambil daripada betik tu tuan. Kita fikir tak mana logik dia kan. Tapi melekat sampai ke tua lah. Jadi biasanya macam tu. Jadi tidak ada apa-apa faedah. Jadi yang kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ajar kepada sahabatnya dengan kunyah, dengan nama-nama yang baik. Ya. Jadi Abu Talha ni satu orang yang sangat kaya sebenarnya. Dia satu orang Ansar, satu orang Madinah yang setara kaya dengan sahabat-sahabat yang lain, Abdul Rahman, bahkan dia lebih kaya lagi. Abu Talha ni satu orang yang memiliki banyak aset di Madinah. Dia dalam hadis ni yang menjadi dalil kepada isti'azah tadi ni, bila mana Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman. Dia baca ayat terus. Dia tidak menyelangkan ayat itu dengan ba'da a'udzubillahi minasyaitan. Dia tak kata qala Allah Ta'ala ya Rasulullah, Allah yaqul ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia tak kata gitu. Dia kata Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kat sini ada dua hukum. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil kepada tidak diselangi dengan isti'azah. Okey. Yang keduanya, kalau kita melihat apa maksud ayat ini, bila dibacakan ayat ini, kata Abu Talha, hartaku yang paling disukai olehku ialah Bayraha. Disebut dalam hadis. Apa maksud ayat tadi? Lan tanalul birra. Allah kata, kamu sesekali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna. Masya Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau nak buat kebajikan, nak sedekah, nak infak, nak tolong orang, nak buat kebaktian, Allah kata apa? Lan tanalul birra. Kamu tidak sesekali, tidak lan ni, macam lan Nabi, kami tidak akan sesekali menjual tanah ini. Lan tanal, kamu tidak akan sesekali mencapai tahap kebaktian, kebajikan yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehinggalah kamu sedekahkan apa yang paling kamu sukai. Faham tak? Maknanya hukumnya, kita bila nak buat kebajikan, kita nak sedekah, nak tolong orang, nak bagi makan pada orang, maka berilah yang paling kita sukai. Ini hukumnya. Nak tengok contoh dia Abu Talha. Abu Talha bila mana dia dengar ayat ini, Rasulullah baca firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Apa kata Abu Talha? Ini sifat salafus salih.
Kata Abu Talhah yang kita baca tadi, sesungguhnya harta aku yang paling aku sukai ialah Bayraha. Apa dia itu? Iaitu merupakan satu taman yang sangat indah dan luas yang berdekatan dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah minum di dalam taman itu. Nabi puji airnya sangat manis. Ini satu taman yang sangat disukai oleh Abu Talhah, Zaid bin Sahl. Bila dia dengar Nabi baca ayat ini, kamu tak akan mencapai satu darjat kebaktian, kebajikan, infak, sedekah kamu dengan sempurna, melainkan kamu bagi apa yang kamu paling sayang. Maka Abu Talhah declare, aku sedekahkan, aku wakafkan taman aku ini kepada orang ramai. Masya Allah. Ini sifat yang Nabi SAW tarbiyah para sahabat. Pasca kewafatan Nabi SAW, dia meninggalkan murabbi ummah yang cukup ramai. Bagi ibu-ibu, dia melahirkan anak-anak perempuan, anak-anak yang menjadi ulama dan umara yang saleh. Hebat. Kerana tinggalnya Nabi tarbiyah para sahabat. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik kurun adalah qarni, kurunku, summa yaluni, summa yaluni. Kemudian 100 tahun yang kemudian 100 tahun yang kemudian. Maknanya 300 tahun yang pertama itulah, kata Rasulullah, sebaik-baik kurun. Itu merujuk kepada yang dipanggil sebagai salafus salih. Hak kita kata ikut salaf tu tuan-tuan, salafus salih, yang hidup 300 tahun yang pertama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah ada imam mazhab yang 4. Di situ lahirnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ini ikutan kita. Mereka apabila mendengar perkara-perkara seperti ini, walaupun hukumnya sunat, tapi bagi mereka seolah wajib. Ingat lagi pengajian kita awal dulu. Satu orang yang hidup zaman salafus salih, sibuk dia buat kebun kurma dia. Dan kemudian dia nak selesai, dia nak pergi sembahyang jemaah asar dengan penduduk kampung. Sampai-sampai jemaah semua dah selesai sembahyang asar, tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Bersaksilah kalian, aku infakkan seluruh kebun kurma aku kepada orang ramai. Tu salafus salih, tuan-tuan. Bukan dia tak sembahyang, niat datang, dah usaha dah nak sampai dah ke tu, orang dah balik dah. Macam kita datang ni, tuan-tuan datang sembahyang asar dekat Masjid Kampung Rincing ni, tengah sibuk buat kerja kat rumah ke, berkebun kat kebun rumah kita yang ada tu. Nak sembahyang asar, sampai-sampai imam-imam semua jemaah dah balik. Bertentang tepi jalan, kau berhenti kejap, kau berhenti kejap. Bersaksilah kalian, tuan-tuan, dengarlah orang kampung sekalian, say sedekahkan, wakafkan apa taman belakang rumah tu, ambil lah. Boleh tak macam tu? Tak sampai tahap tu kan. Tapi kita nak cerita sahabat, tabi'in, para tabi'in, mereka apabila mendengar perintah Allah Ta'ala ni bukan main-main. Lebih lagi kalau sunat, bahkan kalau wajib lagilah, takkan ditinggal. Berjemaah itu adalah sunat, tetapi bagi mereka ia seolah wajib. Dan setengah pandangan mazhab mewajibkan yang fardu ain bagi lelaki sembahyang jemaah ni. Bukan main-main. Jadi kita banyak ketinggalan lah dengan semangat para salafus salih. Sebab tu kita lihat kadang-kadang setengah tempat, qaryah, masjid dan sebagainya, semangat itu kurang. Jadi kat situ kita kena baca balik kisah para salafus salih supaya meninggikan motivasi kita. Rupanya ada contoh, bukan kita-kita saja. Rupanya ada umat yang terdahulu menjadi contoh terbaik untuk kita cubalah sekurang-kurangnya dalam 5 waktu tu tak dapat 5, tuan-tuan, ambil subuh. Subuh diletakkan darjat solat fardu jemaah yang paling tinggi berbanding dengan solat fardu yang lain melainkan solat Jumaat. Kerana solat Jumaat tu hukumnya lebih kuat. Tak boleh tak semayang Jumaat. Subuh boleh semayang kat rumah boleh, tapi berjamaah fi jama'atin itu tinggi kedudukannya kerana disebut fadilatnya dalam Quran, dalam hadis cukup banyak. Maka kita kena usaha subuh dulu. Selesai subuh kita, zuhur, asar, maghrib, isya, insya-Allah tak ada masalah. Kerana subuh itu dia punya ujian dia sangat tinggi, sangat besar. Ujian dia sangat besar, tuan-tuan. Letaklah 2-3 jam handset kita alam, tuan-tuan. Kalau tak nak bangun jugalah. Ditekan-tekanlah alam tu, ditukar-tukar daripada pukul 5 diubah sendiri pukul 5.15.
Sampai dekat-dekat nak subuh, baru dia bangun. Dah kelang kabut, sakit perut tuan-tuan, Allah tak bagi taufik kat dia. Dah niat ada dah, usaha ada dah, tiba-tiba sakit perut, tak dapat ada semayang. Namanya mana? Kan? Jadi sama-samalah kita doa pada Allah Ta'ala, sentiasa minta supaya Allah berikan kekuatan kepada kita. Hidayah sampai dah. Subuh itu ada fadilat dia, sampai dah. Semayang subuh tu wajib tuan-tuan, sampai dah. Cuma nak pergi nak buat tuan-tuan, dihalang-halang, disebabkan kerana kelemahan kita sendiri. Itu dia. Jadi apabila dibaca ayat ini, maka Abu Talhah pun kata, aku sedekahkan taman aku ni kepada orang ramai. Maka Rasulullah SAW sangat kagum. Rasulullah sangat memuji para sahabat yang seperti ini. Tetapi kata Rasulullah, adalah lebih baik untuk kau sedekahkan taman itu kepada saudara mara kamu, pakcik-pakcik kamu. Itu adalah lebih baik. Hukum yang ketiga, kita bila nak sedekah, yang pertama, bagi yang terbaik. Jangan bagi yang lebih-lebih. Nak bagi sedekah pada adik-beradik, kalau boleh awal bulan komisen gaji kita tu ada portion dia, siap-siap sikit lah. Tak banyak pun tuan-tuan, sikit pun jadilah. Janji ada tanda kita ingat adik-beradik kita. Nak bagi belanja mak ayah kita, jangan bagi yang dah habis-habis hujung-hujung. Dah habis shop yang wajib-wajib lah, selesai yang benda-benda tak penting tuan-tuan. Pergi tambah ni lah, upgrade handphone dan sebagainya. Baki-baki itulah kita kata, mak ni je lah yang ada, mak nak buat macam mana. Mak doa lah supaya murah rezeki. Itulah kita punya cara kita kan. Yang baki-baki itulah, kod tu pun ada lagi. Kalau tinggal RM10, lepas tu kita kata mak kita, Allah tahu kita bohong mak ayah kita gitu je. Contoh jadi yang keduanya, bagi yang terbaik. Bila orang nak bagi makan, contoh bulan Ramadan, kalau kita nak bagi pada masjid, makan-makan ni, minta maaf lah, contoh para peniaga, minta maaf contoh kan, kita kalau boleh sebelum kita nak berniaga tu, kita dah ada portion dah. Ini niatnya sedekah, ini makan ni, tamu Nabi sebut bulan puasa ni, kalau bagi makan maka kita dapat pahala orang pun tanpa mengurangkan puasa dia, kita yakin dah tu. Yang keduanya, niat ni untuk mak ayah kita, arwah mak ayah kita, sedekah ni. Jadi kita awal-awal dah ada niat dah. Tapi masalah masyarakat sekarang ni, dia berniaga dulu tak fikir, dah hujung-hujung pukul 6.30, pukul 6.45, orang pun dah kurang, makanan pun banyak lagi. Ni masjid mana yang dekat ni? Contoh. Tahfiz mana yang dekat ni? Itulah kita bagi lebih-lebih tuan-tuan. Bagi sedekah tu diterima baik, tetapi tidak menepati apa yang disebutkan pada ayat tadi. Bagi yang paling kita sayang awal-awal tadi lah, yang kita rasa dari segi dunia tu rugi, tapi dari segi akhiratnya tu menguntungkan. Abu Talha tak nampak itu rugi, bahkan Abu Talha melihat itu lebih besar. Lalu kata Nabi, kamu bagi pada saudara mara kamu, pakcik-pakcik kamu tu lebih baik. Maknanya kita digalakkan untuk bantu orang akrabin, yang paling akrab dengan kita dulu. Cek dulu dalam grup WhatsApp tu, adik-beradik ada 10 orang ni, seorang kerja apa? Security. Seorang kerja apa? Berniaga tepi jalan. Covid berhenti lama, buka balik, baru nak start. Kita Alhamdulillah kerja makan gaji, adalah rezeki Allah bagi lebih sikit. Agak-agak macam mana kehidupan dia. Kita sibuk orang lain, tak salah bantu yang tempat lain, tapi cuba tengok adik-beradik kita, tak dapat banyak pun sikit lah, insyaAllah. Saya pun cuba mengajar, mendidik diri saya. Adik-beradik saya 10 orang. Kadang-kadang saya muhasabah, saya tengok dalam grup WhatsApp ni, kenapa dia senyap, tak bercakap kan. Kita dah fikir mungkin dia sibuk dengan dunia dia lah, cari harta lah kan. Mungkin dia mencari struggle untuk kehidupan keluarga dia. Kadang kita ada transfer online, sekejap kita transfer lah kan. Yang ni apa, abang niat sedekah, gitulah. Kita boleh amalkan begitu dalam adik-beradik kita. Walaupun kita dah lanjut usia, kita masih ada lagi orang yang selagi hidup atas dunia ni, tak lari daripada keperluan dunia, kewangan tu, masih perlu untuk kita teruskan kehidupan. Itu antaralah. Jadi bila satu pertama ayat ini menjadi dalil kepada bersebut kat isti'azah, maka kata Abu Talha, wahai Rasulullah, Allah berfirman, terus dia baca ayat Quran tanpa diselangi dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat yang sama, hadis yang lain, iaitu bersumberkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini anak Sayyidina Umar, satu orang sahabat Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Abdullah bin Umar berkata, ayat ini telah sampai kepadaku. Ayat apa?
Ayat ini telah sampai kepadaku, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat yang sama. Lantas kata Abdullah bin Umar, aku memikirkan apa-apa yang telah Allah berikan kepadaku. Dia fikir apa yang Allah dah beri kepadaku, yang mana aku tidak mendapati sesuatu pun yang paling aku sayangi melainkan seorang hamba perempuan berbangsa Rom, bangsa Itali lah ini. Abdullah bin Umar ada satu orang hamba, dan hamba ini hamba perempuan, dan dia bukan orang Arab, dia satu orang Rom, dan itulah hamba yang paling dia sayang. Bila dia sampai ayat ni telah sampai kepada ke ayat ini, kamu tidak akan sesekali mencapai darjat kebaktian dan kebaktian melainkan kamu memberikan apa yang paling kamu sayang. Lalu Abdullah bin Umar memerdekakan hamba yang paling dia sayang. Tu dia. Kita kalau ada 10 orang, yang paling kita tak berapa berkenan, itulah kau ambil. Kan contoh kan. Yang paling kalau kita nak bagi banyak-banyak hadiah yang kita ada, yang paling kecil itulah bagi kat dia lah. Contoh, sampai tak ada tu sampai, tapi nak sampai kebaktian tu tak, tu yang sempurna tu tidak. Abdullah bin Umar dia tengok, dia duduk fikir dalam, dia kata, lantas aku memikirkan apa-apa yang Allah telah kurniakan kepadaku. Lalu dia teringat dia ada seorang hamba perempuan berbangsa Rom yang paling dia sayang. Lalu dia merdekakan hamba tersebut. Jadi bolehlah sikap-sikap para sahabat seperti ini kita cuba tanam dalam diri kita untuk kita teruskan kehidupan kita yang berbaki ni. Mungkin ada keadaan-keadaan nanti orang memerlukan bantuan, kan, sesuatu, kita rasa kita beriman sungguh dengan ayat ini, sekadar mampu yang kita ada, kita bagi yang paling kita suka, yang paling kita sayang. Baik, biasa terjadi dalam hidup kita, hujung bulan kadang-kadang dalam dompet kita adalah RM10. Contoh, RM10 tu pula pecah not RM5, kan? Kemudian kita sampai masjid, kita tahu fadilat sedekah ni besar tuan-tuan. Jumaat ni kalau aku bagikan duit ni kan, tak adalah baki untuk aku minum je lagi kan, contoh kan. Lalu kita pun tak pun memikir macam inilah yang paling aku sayang, lalu aku sedekahkan, niatkan, mudah-mudahan Allah terima, niatkan dengan arwah mak ayah kita sebagainya, insya-Allah sampai. Jadi ini yang kita boleh motivasikan dalam hidup kita. Begitu juga dengan hadis yang lain dengan ayat yang sama, iaitu tentang Abdullah bin Umar juga. Dia beli kurma yang manis, sangat manis, dan dia menyedekahkannya. Lalu kata sahabat yang lain, lalu kami berkata kepada Abdullah bin Umar, kalaulah engkau belikan makanan kepada mereka dengan harganya, maka itu lebih memberi manfaat kepada mereka. Dia beli dengan harga yang telah dijual lah. Maka kata Abdullah bin Umar, tetapi aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi aku mendengar firman Allah Ta'ala. Dia baca ayat tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka 3 hadis ini menjadi hujah, menjadi dalil bahawa tidak perlu diselitkan ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan begitulah banyak lagi ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain yang menjadi contoh kepada perbahasan kita. Jadi kesimpulan kita pagi ni apa tuan-tuan? Secara fokusnya kita nak sebutkan pada pagi ini, maka didatangkan beberapa hadis yang lain dan ayat-ayat Quran lain menunjukkan sahabat, bahkan Nabi SAW bila mana baca ayat Quran, maka dia terus menyebut qala Allah Ta'ala, maka terus membaca ayat Quran. Jadi semua ini adalah kategori sekiranya kita ingin mendatangkan hujah dan dalil. Contoh, saya ambil contoh kalau masih ada lagi, khutbah Jumaat. Contoh khutbah Jumaat kita minggu ni, bila Israel datang memanggil. Tu tajuk dia tuan-tuan. Saya pesan pada jemaah jangan tidur, takut celik-celik kan masuk alam lain. Pasal khatib cerita bila Israel datang memanggil, macam talqin dalam ni. Meremang bulu. Contoh dia, bila nak didatangkan dalil Al-Quran. Baik, ni banyak hadis hari ni. Tadi banyak hadis. Baik, marilah kita siapkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk menyempurnakan perjalanan menuju alam akhirat, iaitu dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya, serta melakukan amal soleh untuk kepentingan agama dan masyarakat Islam. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah, ila akhir ayat. Contoh yang ada ni,
Dia nak sampaikan pesanan kepada kita. Marilah kita sama-sama siapkan persiapan kita menuju hari akhirat. Dia nak kuatkan dia punya ajakannya, maka dia datangkan dalil, datangkan hujah. Dia kata apa? Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, dia baca ayat terus tanpa diselangkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faham tak? Saya harap jelas tu. Dia ada dua keadaan berbeza. Nanti orang kata, habis ustaz, orang lain baca Quran, baca a'udzubillah tu boleh? Itu dalam keadaan untuk memulakan ayat. Kerana itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, Allah kata, maka mulakan dengan minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Tetapi dalam khutbah, maksud kita perbincangan kita khutbah. Bila khatib nak khutbah, bila dia ajak orang, seru orang, kemudian dia nak datangkan dalil daripada seruan dia itu, maka dia baca ayat Quran tanpa diselangi dengan a'udzubillah ataupun ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi alhamdulillah di merata negeri di Malaysia ini, khususnya di Selangor, maka teks yang disediakan ini telah memandu para khatib kita supaya betul-betul menempati perkara-perkara yang sunnah. Jadi setiap dalil itu tidak diselangi dengan a'udzubillah. Tapi kadang-kadang, kalau kadang-kadang contoh, kita kena jadi khatib, tiba-tiba jadi bidan terjun, kita baca, tak sedap ni, kena kita tambah sendiri. Kita pun bacalah, Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sah Jumaatnya, tak ada masalah. Cuma kita nak sebut tertib ilmunya begitulah. Maknanya orang tengok, oh khatib ni tahu, oh khatib ni dia adalah sedikit basic, maknanya dia tahu kan. Maknanya begitu kemasnya kan. Ini antara-antara perkara yang kita kena biasakanlah. Sebab kita orang lelaki ni memang kena bersedia untuk jadi khatib, bersedia untuk baca doa, bersedia untuk talqin. Nak talqin orang lain mungkin tak, mungkin talqin mak ayah kita. Kalau ayah kita meninggal, kita lah anak lelaki. Maknanya kita kena didik ibu-ibu, anak-anak kita ni kena biasa dengan perkara-perkara ini. Khutbah, doa, talqin, doa selamat, semualah, tahlil dan sebagainya. Kemudian kalau kita nak baca tadi, kalau bukan didatangkan hujah dan dalil, maka hendaklah balik kepada perkara asal, iaitu apabila Allah perintahkan fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz. Bila baca Quran, bacalah auzubillah. Dalam khutbah pun ada. Nanti ustaz dalam khutbah ada. Ya, di hujung khutbah tu dia baca. Selesai dia ceritakan semua, habis dah cerita dia nak ending dia punya khutbah, dia akan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ila akhir ayat. Maknanya dia mulakan isti'adzah. Maka di situ ada dia punya perbezaan dia. Wallahu a'lam. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan dapatlah sikit ilmu berkaitan dengan ibadah mingguan yang kita datang tiap-tiap minggu hari Jumaat ni. Adalah adab-adab dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan. Mudah-mudahan ia menambah baiklah kualiti Jumaat kita. Supaya taklah kita datang Jumaat ni rasa berat. Kita mula menyibukkan diri dengan kata-kata tentang orang lain, tentang khatib kita, tentang Tok Bilal kita, tentang muazzin kita, tentang orang sebelah kita. Sedangkan dalam kitab sebut, kalau kamu betul-betul nak menjadikan indahnya solat berjemaah itu ketika khutbah Jumaat, ketika solat Jumaat, maka duduk diam, hadap kiblat, kemudian istima', dengar, sibukkan hati, cenderungkan hati ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh khatib, dan al-insat, dan diam. 3 adab utama tu. Jadi mudah-mudahan di situ sampai selesai Jumaat kita, insya-Allah kita akan merasai kemanisan dan kepuasan dalam ibadah mingguan kita. Sebab tiap-tiap minggu kita wajib datang. Jadi kena sedikit sebanyak kita kena tambah kita punya kualiti supaya ia menjadi lebih indah. Pasti banyak kekurangan tuan-tuan dalam penyampaian, saya mohon kemaafan. Sekiranya ada yang terkurang ataupun kurang jelas, bolehlah dirujuk kepada mana-mana para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kerana ini melibatkan hukum fiqah. Jadi boleh kita kemaskan lagi dengan bertanya kepada yang lebih alim. Wallahu alam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.